Aduh, dah lambat ni. Doti call. Hello. Doti. Fad, kat mana lambatnya kau? Kita dah nak live dah ni. Afan dah sampai ni dekat depan lift. Kejap, tunggu. Okey. Cepat sikit. Semua orang dah tunggu. Okey, bye. Lambat. Yang dah lah main phone tu. Ni Doti ni nampak. Cute lah dia. Dah lah ni nak cakap ni. Malam tadi nak tanya. Dengar tak? Jiran sebelah tu minta tolong. Malam tadi? Dia nangis-nangis minta tolong. Dengar tak? Malam tadi saya dengar awak dengkur kuat sangat. Saya tak dengar sampai jiran jegit ke apa. Tak dengar? Itu dah memang yang saya dengkur. Ni jiran sebelah tu minta tolong. Saya rasa dia kena dera dengan lelaki dia. Dera? Tak mungkin kot. Si Leman tu baik orangnya. Sopan santun. Takkanlah nak dera bini dia. Mana kita tahu? Kita report polis nak? Awak ni tak payahlah nak report apa semua. Itu masalah rumah tangga dia, tak apalah. Biar dia orang settle. Yang paling penting awak jaga saya jaga awak macam tu saja. Mana boleh macam tu? Awak jangan macam nak menyokong pendera je. Jangan sayang tukar jadi benci. Taklah. I tetap sayang you. Janji. Jangan dera. Tak. Okey, janji. Cik. Kecil besar je aku tengok cerita ni. Sorry. Sebenarnya Kak Kepo tengah layan drama ni. Geram je rasa dengan suami dia ni. Macam, kau kenapa ya? Bini kau salah sikit je pun. Bini kau cuma tak masak nasi dengan kuantiti air yang mencukupi. Tapi kau terus cakap bini kau ni tak reti masak lah. And kau tendang bini kau. Kau terajang bini kau. Jantan tak guna. Sebenarnya kau siapa? Geram je aku ni kejap. Aku geram je tengok dia ni. Tapi sebenarnya memang ini yang terjadi dekat dalam Malaysia sekarang ni. Mes ni akan nak cerita fakta dengan korang. Sebanyak 7,468 kes yang melibatkan keganasan rumah tangga berlaku dekat Malaysia ni. Ini menjadikan sebanyak 42% kes di Malaysia ketika ini, dan sebanyak 3,028 panggilan yang dipanggil oleh orang ramai, aku mengarut ni, yang dipanggil oleh orang ramai untuk mengadu dekat aduan kasih di talian 15999. So kalau korang ada keganasan rumah tangga ke, boleh call 15999. So menjadikan benda ni sebenarnya dah jadi satu benda yang normal tau. Dan keganasan rumah tangga ni direkodkan daripada Januari sehingga Disember 2021. Kesian tak kesian dengan keganasan rumah tangga ni? Akak single, akak tak tahu apa-apa pasal keganasan rumah tangga ni. Jadi kita nak kembali bersama Afad dan juga Doti. Kita nak discuss dengan mereka sekali dengan tetamu jemputan Sembang Wanita sekarang. Diorang kat sebelah. Jom. Itulah dia tadi tu. Jadi kita dah faham dah topik kita pada hari ini. Apa pun. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afad dan juga Doti dalam Sembang Wanita. Saya dah padan. Bagus. Okey, jadi topik kita pada hari ini memang cukup panas lah. Panas. Kan? Apa topik dia? Suami pendera sayang, tukar benci. Kenapa? Betul lah. Benci. Awak jangan benci saya tau. Saya dah tergelak tadi, geli hati dengan sketch kita tadi. Baru teringat Okey. Jadi macam yang kita tengok tadi itulah kan. Sketch kita tadi tu sebenarnya yalah kadang-kadang macam awak sendiri duk dengar jiran duk pekik tolong apa semua. Jadi kita sebagai komuniti masyarakat jiran ni kena tolong juga kan kalau ada apa-apa masalah. Jadi untuk membincangkan topik ni kita ada jemput tetamu undangan. Siapa? Fad? Itulah dia tetamu jemputan kita untuk kita bercakap tentang perkara ini. Kita terus saja bersama dengan Puan Nazrin, merupakan Capacity Building Director Women's Aid Organisation. Okey. Tapi apa pun kita nak bercakap tentang isu keganasan rumah tangga ni. Kita tak naklah kata orang kita cop lelaki itu
semuanya sama. Sebabkan dah satu masalah tu semua lelaki sama. Sebab lelaki ni sebenarnya boleh kita katakan sebagai pelindung golongan-golongan yang lemah ni kan. Untuk definisi tapi tak sangatlah lemah. Tak lemah sangatlah zaman sekarang ni, tak lemah sangatlah ya. Okey, faham. Okey, tapi apa-apa pun sebelum apa-apa soalan yang lebih serius Doti nak tanyakan pada Puan Nasrin, apa sebenarnya definisi keganasan rumah tangga? Okey. So tadi tu stereotip Stereotip, yes, betul. Saya kena sebut juga, saya tak boleh diam. Betul. Okey, so keganasan rumah tangga ni ramai orang tak tahu kadang-kadang apa sebenarnya definisi keganasan rumah tangga. Jadi keganasan rumah tangga adalah corak kelakuan di mana seseorang itu menggunakan kuasa dan kawalan. Ni dua perkataan penting, kuasa dan kawalan untuk mengawal individu lain dalam hubungan itulah. Kalau dalam konteks perbincangan kita hari ini suami dan isteri, maka suami itu menggunakan kuasa dan kawalan dia untuk mengawal isterinya. Okey? So dan bila kita cakap pasal keganasan rumah tangga, ianya di Malaysia ni kita ada undang-undang ya, undang-undang berkenaan dengan KRT lah. Saya sebut pendek, keganasan rumah tangga. Okey, KRT. Yang menyatakan bahawa KRT ni adalah satu jenayah. Ianya bukan benda peribadi ke hal rumah tangga orang ke benda remeh-temeh. You know, ia adalah satu jenayah dan ianya undang-undang tersebut terpakai kepada semua orang di Malaysia. Sama ada warga negara atau bukan warga negara. Ini juga penting sebab kadang-kadang orang ingat kalau macam pekerja migran ke orang yang duduk kat Malaysia ni dia tak ada hak. Tapi sebenarnya mereka juga ada hak. Tapi Puan tadi cakap keganasan rumah tangga KRT ni satu jenayah. Betul. Kita nak tahulah macam mana ianya boleh menjadi jenayah. Walhal kita lihat macam yalah kadang-kadang orang cakap apa suami isteri bergaduh tu adat resam perkahwinan. Biasalah gaduh. Korang nak mendidik isteri. Jadi macam mana nak jatuhkan benda tu jadi jenayah tu? Okey. Yang jadi jenayah ni bukan saya cakap. Kita memang ada undang-undang. Dalam undang-undang mengatakan ianya adalah satu jenayah. Dan ianya bukanlah macam Afat cakap lah. Selalunya memang pemikiran masyarakat ni fikir ini masalah rumah tangga. Maksudnya biasalah bergaduh suami isteri. Normal lah. Bergaduh suami isteri memang biasa, tapi adakah perlu sampai kepada keganasan? Maksud dia ada pukul-pukul, dera apa semua tu lah. So bentuk keganasan ni pun ada berbagai. Kalau boleh saya terangkan satu-satu, boleh? Boleh. Okey, so satunya dari segi fizikal. Fizikal ni biasalah yang kita biasa dengar kan. Dan biasa kita nampak. Betul. Kalau kena sepak ke, kena hentak kat dinding, kena pukul, nampak berdarah-darah. Itu satu. Ada satu lagi dari segi psikologi atau emosi. Ini yang kita tak nampak. Ini lagi bahaya kan bila kita tak nampak luka dalaman dia, kan? So dari segi emosi atau psikologi ni ialah macam contohnya dia ugut ke atau dia maki hamun ke, cakap kasar dengan pasangan dia setiap hari. Macam brainwash jugalah. Kan macam gaslighting pun boleh juga kan. Mungkin dia akan kata saya bukan nak pukul awak pun. Saya pukul awak sebab awak lah. Awak cakap banyak, awak bebel dekat saya. Itu pun salah satu bentuk keganasan. Lagi contohnya dari keganasan dari segi keuangan. Ini juga satu-satu keganasan. Contohnya kalau katakan si isteri tu kerja, suami yang pegang kad ATM. Ada ya kes macam ni. Dia pegang je, bukan buat apa pun. Dia control bukanlah pegang simpan dalam wallet je. Maksudnya dia gunakan dia kontrol keuangan isteri dia. Betul. Ataupun kalau katakan isteri tak bekerja, maka dia bagi macam okeylah RM100 sebulan, awak uruskanlah makan pakai anak-anak pergi sekolah, pergi tuition. Ini saya cakap bukan saya cakap kosong lah, ini daripada kes-kes yang kami terima ataupun kes-kes yang mana kita jumpa bila kita pergi ke lapangan, ke akar umbi untuk kita buat training. Okey? So dari segi kewangan. Lagi satu dari segi sosial, di mana macam kita cakap pasal kontrol tadi. Kan maksudnya kalau isteri nak balik ke rumah, keluarga pun dia tak bagi. Dia nak kena ikut. Ataupun kalau
Isteri nak berkawan pun tak bagi. Nak berkawan pun tak bagi. Pergi kerja jiran pun tak boleh. Pergi bekerja boleh. Jangan sembang lelaki Okey, betul. Pergi kerja, dia hantar, dia ambil. Maksudnya pukul 9 sampai pukul 5 tu dia dah dekat luar office. Ada yang buat benda-benda macam ni lah. Kenapa? Yang pasal sosial ni kenapa penting? Sebab dalam kes keganasan rumah tangga, biasanya macam tadi Afak cakap kan, Leman tu baik lah. Baik. Dia baik mana? Dia tak mungkin dia akan pukul isteri dia. Sebab selalunya bukan semua kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam Rumah tu. hal rumah tangga orang lain. Selalunya yang tahu adalah mangsa sendiri atau pemandiri. Di WAO kita guna konsep pemandiri. Inilah pemandiri ni maksudnya survivor. Dalam bahasa Inggeris survivor. Sebab yalah, victim dengan survivor, victim tu konotasinya mungkin macam lemah dan sebagainya. Pemandiri ni seseorang yang berdiri atas kaki dia sendiri kan, selepas trauma dan sebagainya. So kami guna perkataan pemandiri lah. Jadi dia nak kontrol pemandiri, dia tak nak orang lain tahu apa yang dia buat. Okey, baik. Lagi satu, ada lagi. Tak habis lagi, maaf. Ada lagi? Ada lagi. Dari segi seksual. Ini pun salah Penderaan seksual lah. Penderaan seksual lah. Maksudnya keganasan secara seksual. Sebab selalunya kita mungkin fikir, yelah kalau dah halal tu setiap kali Hak dia lah dia nak buat apa dia nak buat. Tapi itu tak semestinya begitulah kan. Bila dipaksa, maksudnya itu adalah rogol dalam perkahwinan. Okey? Sebab apa definisi rogol adalah bila dipaksa kan, tanpa rela. Maka itu adalah satu keganasan. Lagi satu, mengaibkan pasangan. Sekarang ni macam mana kita online, betul, record, upload, viral. So itu pun salah satu bentuk keganasan. Dan paksaan maksudnya mungkin dia paksa isteri dia ambil substan, dadah ke, alkohol ke, jual untuk diri ke. Jual diri ke, itu juga salah satu bentuk keganasan. So, jadi banyak kan? Banyak. Baru tahu Lepas tu kalau macam kes-kes macam ni, macam pemandiri tu sendiri report pada, dia nak cari orang itu untuk tolong dengan NGO. Ada ke macam dapat diselesaikan tak? Dan kes ni bila dah selesai tu pihak kepada wanita tak? Okey, ini terpulang lah. Saya tak boleh bagi kata putus ya atau tidak. Sebab semuanya bergantung kepada kes masing-masing. Sebab tak ada macam black and white lah kan. Orang kata tadi hitam putih. Ada kes memang alhamdulillah dapat diselesaikan. Maksudnya wanita itu dapat perlindungan. Sebab di bawah undang-undang kita pun ada perlindungan yang boleh diberikan oleh mahkamah ke atas wanita. Tapi ada juga kes di mana kes tu masih tergantung dan sebagainya, jadi susahlah kadang-kadang nak cakap. Kadang-kadang kita mungkin fikir macam kalau kes tu selesai laki lah, tapi sebenarnya kita tak boleh cakap ianya bergantung sama ada wanita tu bertuah ke tak bertuah, jumpa pegawai yang boleh membantu. Sepatutnya kita kena standardizekan undang-undang kita. Undang-undang ada, tapi pelaksanaan undang-undang itu kena dikuatkuasakan dengan lebih dan kena standardize supaya semua frontliners yang patut bantu wanita-wanita dan kanak-kanak yang alami keganasan rumah tangga ni kena lebih support dia orang, kena bagi sokongan yang betul lah kepada mereka. Okey puan, kalau kita lihat waktu PKP tempoh hari, kes memang meningkat. Betul. Sebab apa? Sebab orang suami isteri tak bekerja, duduk rumah masing-masing. Betul. Jadi duk adab muka isteri duk adab muka suami saja, jadi mungkin ianya juga menyumbang kepada keganasan rumah tangga ini. Puan dah pun terlibat dalam banyak kes sebenarnya. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa mungkin kes-kes yang puan rasa paling teruk lah yang mungkin kita tidak ketahui. Okey, so masa PKP mula start Mac 2020 tu di WAO, sebab di WAO kita ada helpline, ada talian lah di mana wanita boleh telefon lah kalau ada berisu. So sebelum PKP, talian kita daripada pukul 9 sampai 9. Tapi bila PKP je, kita mula dapat banyak kes, kami terpaksa buat 24 jam. Okey, so kita pekerja sosial kami dan juga staff-staff lain yang bukan pekerja sosial pun terpaksa
membantu untuk step up lah untuk membantu juga kendalikan kes dan sebagainya. Kita kena buat 24 jam sebab kes memang meningkat. Kalau saya boleh ambil phone saya tengok statistik sebab saya ada statistik masa masa PKP berlaku, even talian kasih dalam talian kasih ni adalah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. So dalam talian kasih pun kes meningkat sebanyak 57%. Wah. Okey, so itu memang double kan? Double. Untuk WAO pun kes kami memang meningkat double. Ya. Kalau saya boleh bagi statistik terkini WAO, kami pada tahun ni, maksudnya daripada bulan Januari 2022 sampai Mei 2022, kes kami sebanyak 1,219. Untuk bulan 5 saja kami terima kes sebanyak 203. Wow. Okey, kes yang terbanyak ialah kes domestic violence lah. Maksudnya keganasan rumah tangga. Sebab kami di WAO, kami bukan hanya kendalikan kes keganasan rumah tangga. Kami kendalikan kes keganasan terhadap wanita atau keganasan berasaskan gender. Maksudnya kes rogo, kes jenayah seksual, gangguan seksual juga. Tapi memang kebanyakan kes yang kami terima adalah kes keganasan rumah tangga. Okey. So daripada semua kes keganasan rumah tangga ni, yang paling banyak ini setakat Mac 2022 yang kita dapat untuk tahun ni, fizikal 239, psychological 226, financial kewangan lah 67, social 80, sexual 50 kes. Oh, pening saya banyak nombor. Sampai banyaknya. ni 3 bulan je tau. 3 bulan tahun ni. Jadi paling tinggi fizikal lah, paling tinggi fizikal. Fizikal dengan psychological tu tak banyak sangat beza kan. 239 dengan 226. Lagi satu, kalau kita cakap pasal kes keganasan ni, dia tak semestinya setiap pemandiri tu alami satu jenis saja. Dia selalunya kadang-kadang overlap. Yelah, sebab kalau si pemandiri tu alami secara fizikal, dia juga mengganggu emosi, psikologikal dia juga. Mungkin dia kena dera, pukul, psikologi, tak mental, tak kasih keluar, paksaan, betul. seksual. Jadi macam mana kalau pihak isteri ni dia nak mempertahankan diri dia, dia boleh buat apa? Dan kalau macam dia nak pertahankan diri tu, dia macam terpukul ke, tertikam ke, adakah dia akan diambil tindakan? Okey, so ini memang kalau masuk mahkamah nanti dia kena bagi hujah-hujah dia lah kan. Itu maksudnya macam orang kata self defense. Self defense, ya. Itu nanti peguam tu kena bagi hujah lah. Memang ada kes yang ada beberapa kes bukan saja kat Malaysia, dekat negara-negara lain juga, di mana bila berlaku self defense macam ni, mahkamah, hakim akan ambil kira lah kan bahawa dia ni adalah mangsa keganasan dan sebagainya lah. Sebenarnya wanita, maksudnya saya cakap mangsa keganasan rumah tangga lah, dia ada hak untuk dapatkan perlindungan di bawah undang-undang. Okey, ianya dipanggil perintah perlindungan. So perintah perlindungan ni ada 3 jenis. Okey, satu adalah perintah perlindungan kecemasan. Ini boleh dimohon tanpa buat laporan polis. Sebab kita kena faham bukan semua wanita dia sedia untuk buat laporan polis. Nak mohon kat mana tu kecemasan? Okey, so yang tu kena pergi ke JKM. Perintah perlindungan kecemasan ni cuma boleh berkuat kuasa selama 7 hari saja. 7 hari supaya dia boleh fikirlah dia nak buat report polis ke tak nak ke. Sebab banyak kes kadang-kadang kat polis dia stuck sebab suami tak nak, isteri tak nak buat laporan polis. Yelah, mungkin masih sayang, masih fikir bahawa suami boleh berubah, kan? Nak bagi masa dulu dan sebagainya. So, itu untuk emergency lah. Tapi mesti ada physical violence. Maksudnya kena ada nampak lah luka dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah perintah perlindungan sementara. Okey, interim protection order. Interim protection order ni adalah semasa tempoh penyiasatan. Maksudnya si isteri dah pergi kat balai polis, kata saya nak buat report polis, dan lepas tu cakap dengan polis saya nak juga dapatkan perintah perlindungan. Dan lepas tu perintah perlindungan itu
boleh dimohon di mahkamah magistrate dengan bantuan pegawai kebajikan masyarakat. Banyak sangat info ni. Okey. tak apa. Tak apa. Dan sebenarnya pendek cerita apa yang Puan katakan tadi itu, sebenarnya anda ada hak lah kan untuk mempertahankan diri anda dan mendapatkan perlindungan. Yes, perlindungan. Sebenarnya banyaklah talian kasih, banyak sebenarnya. Talian kasih. Kalau tak sure pun mungkin boleh telefon NGO. Ya, betul. Okey, atau pergi kat ketua kampung, mungkin boleh bantu, pergi kat pejabat ADUN. Betul. Kalau ada luka-luka perlukan bantuan perubatan, boleh pergi ke hospital besar. Kita ada OSCC di Malaysia ni, kita ada One Stop Crisis Center di setiap hospital besar kerajaan di Jabatan Kecemasan. Pergi kat kaunter. Apa yang kita risaukan adalah mungkin disebabkan yang macam Puan sentuh juga tadi tu, ada rasa sayang lagi dan sebagainya. Ianya menyebabkan golongan wanita ini tidak ke depan untuk melaporkan. Separuh-separuh. Separuh-separuh. Dia kesian, dia kata kalau dia report, betul. laki dia kena tangkap. Lagi kena tangkap. Tapi tak report, dia pula teruk kena. Itulah dia. Dan juga ada kes yang kita lihat juga, sebenarnya bukan isteri yang buat laporan tapi jiran, macam Doti juga katakan tadi. Kita ada soalan berkenaan dengan masyarakat sekeliling terhadap pemandiri. Tapi sebelum kita tanya soalan tu, kita pergi ke VT ni dulu. Kalau data family terdekat tu, first kita kena pastikan dia punya root dia, masalah dia apa. And then kalau macam contoh adik-beradik ke atau apa, kita tak boleh diam lah. Okey, kain aku, kain kau. Kita tak boleh macam tu. Sebabnya apa-apa pun dia berkait dengan kita juga. Dan kita kalau boleh nak stopkan lah benda ni kan. Sebab sekarang ni banyak masalah ekonomi merundung. Benda tu sebenarnya membuatkan manusia jadi stres. Bila stres macam-macam benda boleh jadi. Kalau jenis suami yang tak pernah buat, maksudnya tak pernah involve dalam benda-benda macam ni, mungkin dia ada menghadapi perkara yang dia tak boleh nak kontrol dia punya situasi, menyebabkan domestic violence. Rasa peluang tu mungkin kita boleh beri, tapi dengan syarat kena ada apa orang kata, dia kena ada terapi diri. Kena ada terapi diri, macam berjumpa pakar-pakar yang sepatutnya. Macam tu. Tapi kalau macam dari start kahwin, ni memang dia jenis kaki baran, memang jenis kaki pukul, pada akak peluang tu takkan ada lah. Jangan diberilah, sebabnya benda tu takkan stop pada isteri tau. Dia akan tujuan keturunan pun tak habis. Patut ke macam husband yang melakukan domestic violence terhadap isteri ni, kita berikan dia peluang kedua? Dia depends juga dengan keadaan dia tu, tapi pendapat saya tak kot. Sebab kalau dah guna fizikal dan dia boleh attack orang tu punya mental dan fizikal juga. So benda tu tak sepatutnya lah. Tak payah bagi peluang kedua. Macam tu, tak perlu. Okey, Datin. Okey, kita kembali lagi. Kita nak tanya soalan banyak lagi, tapi tak apalah. Ikutkan masa, tinggal satu soalan je kita bertanya. Okey, Puan Nasrin, kita nak tanya. Macam tadi, macam sketsa yang kita buat tadi, kalaulah jiran-jiran atau saudara mara, orang yang terdekat dengan dia nampak seseorang tu kena keganasan rumah tangga, macam kita bincang tadi, apa masyarakat sekeliling yang boleh lakukan untuk bantu? Boleh pergi ambush dia macam jangan gaduh, jangan dera. Ataupun jadi macam pergi report polis, ataupun tak payah ambil tahu macam dia tadi. Tak payah tahu. Tak payahlah, biarlah rumah tangga dia yang kacau. Apa jalan-jalan yang dia boleh membantu? Okey, so masyarakat kena ambil tahulah apa yang berlaku di sekeliling, dekat jiran dan sebagainya, Sebab isu keganasan rumah tangga ni bukan isu peribadi. Ia boleh memberi kesan dan impak yang sangat tinggi kepada masyarakat sekeliling juga. Sebab dia macam tadi dalam sketsa tu kan, Doti pun boleh dengar apa yang berlaku kat sebelah dan sebagainya. Kalau kita nak diamkan je, kalau sampai perempuan tu mati, macam mana? Sebab kita ada banyak kes keganasan rumah tangga di mana ianya berakhir dengan kematian kan. Sebab ramai orang fikir benda kecil je, biarlah dia orang ambil tahu. Jangan ambil tahu, jangan jaga tepi kain orang. Ini biasa yang kita dengar. So, dalam isu-isu keganasan rumah tangga ni, kita kena jaga tepi kain orang. Sebab jangan jaga tepi kain orang tu ialah kalau orang beli kereta baru ke, orang tu pakai baju apa ke, keluar dengan siapa ke, balik rumah pukul berapa ke, itu tak payahlah jaga. Tapi kalau kita dengar bergaduh, dumdam dan sebagainya dekat sebelah rumah, kita kena jaga sebab impaknya
impact tu bukan hanya kepada si pemandiri, kepada anak-anak si pemandiri, tapi juga kepada komuniti, masyarakat sekeliling. Jadi penting kita sebagai masyarakat kita kena tahu, macam tadi saya dah terangkan apa dia bentuk-bentuk keganasan. Kita kena tahu apa dia. Kita kena tahu, kenal pasti kan. Maknanya kita masyarakat ni sekeliling kena alert dengan kejiranan kita. Betul. Kena take care of each other lah kan. Sebenarnya kalau jiran kita bergaduh sekali dua tu tak apalah, mungkin biasa. Bergaduh mulut ke apa macam tu kita tahulah kan. Tapi kalau dah kerap setiap malam dok tidur dengar macam kena empas kat dinding ke apa ke. Kalau Loti personally kan, memang saya kalau dengar apa-apa tak adalah tolong ke apa, macam berdentam ke, aku dah jenguk dah. Yelah. At least lah kita tengok kita ada apa, mungkin angkat barang ke apa, kita apa. Kan at least lah kan kita kena prihatin. Kena prihatin. Kena prihatin. Mungkin kalau kita boleh tanya jiran, kalau kita macam yelah tengok dia macam mana, okey ke tak okey ke. Kalau tak nak cakap apa-apa, mungkin bagilah pamphlet. Bagi pamphlet WHO. Kalau ada apa-apa isu boleh telefon WHO. Ya, Puan sebagai NGO yang memperjuangkan hak nasib golongan wanita ni, apa mungkin bantuan yang mungkin dapat disalurkan kepada mereka ini? So saya terangkan sikitlah. So di Women's Aid Organisation atau dalam bahasa Malaysia ni Pertubuhan Pertolongan Wanita, kami ada beberapa unit. Macam contohnya unit saya adalah unit pembangunan kapasiti, di mana kita buat training lah, latihan dengan akar umbi, dengan corporation, dengan frontliner, government agency. Training untuk cara untuk handle kes-kes begini. Kita ada training yang kita panggil community selamat, safe community. Macam mana nak kenal pasti keganasan, macam mana nak kendalikan kalau ada jiran-jiran, kawan-kawan ada alami keganasan, dan macam mana, kat mana nak kaitkan, kat mana nak minta bantuan, apa agensi-agensi sokongan yang boleh membantu. Okey, dan kita juga buat training berkenaan dengan gangguan seksual di tempat kerja dan sebagainya. Okey. Macam saya nak tambah sikit lah untuk Malah Puan Nazrin. Macam kita sekarang zaman viral, zaman video, social media. Macam apa yang sekarang ni yang diviralkan adalah cara kita nak minta tolong kalau kita dengan pemangsa. Macam yang saya tengok ialah ada sign language. Pemangsa maksudnya pelaku ke? Pelaku. Saya nampak macam ada satu sign language untuk kalau kita macam kita keluar dengan husband kita yang pendera tu, kita nak menolong orang lain tapi dia dekat situ, takkanlah tolong. Betul. Dia macam ni kan? Salah saya. Ya. Macam ni maksudnya. Macam ni. Ya. Kita minta tolong. Ini mula masa PKP dulu. Sebab suami dengan pelaku dan pemandiri tu memang selalu bersama. Jadi bila dia orang nak keluar beli grocery ke, pergi farmasi ke, so si pemandiri ni, mangsa ni boleh buatlah. Ada yang simbol macam ni, dia terpulang. Ada negara-negara lain mungkin ada simbol yang berlainan. Betul. Tapi setakat ni saya rasa sama je kot. Saya tengok yang dekat US pun ada macam ni juga kan? Tapi kalau yang kita yang duk tengok ni, kita tak tahu buat apa pula tu. Sebab tu Doti cakap sekarang supaya macam mungkin boleh lagi sampaikan. Betul. Kalau you nak minta tolong, you dengan orang yang dera you, boleh buat macam ni. So harapnya masyarakat faham lah kali ni dia minta tolong. Okey, so saya tambah sikit lagi apa yang WHO buat. Lepas tu kami juga ada talian. Helpline lah, di mana wanita boleh telefon dan akan bercakap dengan pekerja sosial kami. Okey, jadi ini adalah unit perkhidmatan lah yang kami sediakan. Helpline, kami juga ada tempat perlindungan dan kami juga ada program pemerkasaan lah, program empowerment untuk resident, klien-klien yang datang duduk di shelter. Sebab lepas tu dia orang nak reintegrasi balik kepada masyarakat kan. Jadi mungkin macam skill building, belajar craft tangan ke, belajar masak untuk dia orang boleh buat bisnes lah. Itu dikira sekali tak kalau kata macam penderaan dari segi verbal, maksudnya yang pemangsa tu jenis yang kutuk isterinya, dia sampai lah emosi dia tu. Adakah termasuk sekali dalam kaunseling ke apa ke? Ada ya boleh, ya kami akan bagi kaunseling juga. Dia build up balik dia punya confidence. Sebab di WHO kita akan tanya dengan klien tu sendiri apa yang dia perlukan. Bukannya kita tak ada macam one size fits all lah. Kita tak ada kata macam okay, you masuk ni je, you kena buat ni. Tak ada. Setiap pekerja sosial akan berbincang dengan pemandiri itu sendiri dan
tanya kat dia apa yang diperlukan, apa yang dia nak buat. Sebab kita kena ingatlah dia orang tu ada dia orang dignity dia kena dinaikkan balik. Okey Puan, sebagai mungkin penutup kita punya segmen pada hari ini, mungkin Puan boleh kongsikan talian helpline tu berapa? Boleh. Kan? Agar mereka boleh ambil nombor ni, boleh telefon terus. Sekejap saya tengok phone Jadi ini penting ni untuk anda simpan nombor ni. Tidak kira lah sama ada suami atau isteri. Ada juga kes isteri dia suami. Ada juga. Ada juga. Ada. Tapi kita kena program lain lah. Sembang lelaki lah. Tak ada. Sebab dalam mangsa keganasan rumah tangga, ianya adalah, ni saya sebut suami, isteri, bekas suami, bekas isteri, anak-anak, orang yang tidak berkeupayaan yang tinggal dalam dengan ahli keluarga tersebut dan juga ahli keluarga yang lain. Ahli keluarga lain tu maksudnya ibu bapa. Ada kan kita dengar kadang-kadang ibu bapa yang dah tua pun diganasi dan sebagainya. Adik-beradik dan sebagainya lah. Okey, so helpline kita nombornya ialah 03 3000 8858. Saya ulang 03 3000 8858. Dan kita juga ada talian SMS atau talian WhatsApp. Sebabnya kenapa kita ada talian WhatsApp ni, sebab bukan semua orang boleh cakap dalam telefon. Kadang-kadang dia tak berani. So dia WhatsApp lah. So nombor WhatsApp kita adalah 018 988 8058. Okey, tengok dekat bawah ni kita pun dah letak juga ni. Senang. Boleh screenshot je. Okey, baik, terima kasih Puan di atas masa yang diberikan pada hari ini, dan inilah masanya untuk anda yang mungkin mengalami masalah keganasan rumah tangga ini. Jangan risau, jangan takut untuk anda laporkan kepada pihak-pihak berwajib. Untuk bertindaklah. Kepada penonton setia kita, kalau suka video ni jangan lupa like, subscribe dan share dekat YouTube dan Facebook Mingguan Wanita. Okey, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Puan Nazrin, Director Women's Aid Organisation, kerana sudi datang bagi berkongsi tentang tajuk yang telah pun kita bincangkan tadi. Okey, betul apa yang Dr. katakan tadi. Kalau anda suka video ini, jangan lupa anda like, share dan juga subscribe. Kalau dekat YouTube, subscribe, tekan butang loceng. Okey, minggu depan atau minggu depan pula untuk episod seterusnya. Kita makin lama makin topi hangat. Ya, betul. Akan kami bincangkan nanti. Jadi anda kena terus sokong kami pastinya di Sembang Wanita. Assalamualaikum. Bye-bye.